Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat pagi. Okey, baiklah, hari ini cikgu akan kongsikan kepada anda semua mengenai topik geografi tingkatan 4. Okey, jadi cikgu adalah Cikgu Nur Khadijah dan cikgu mengajar ataupun bertugas di SMK Takis. Okey, jadi untuk hari ini tajuk kita adalah mengukur bearing. Manakala objektif yang hendak dicapai adalah di akhir pembelajaran murid dapat mengenal pasti maksud bearing dan juga boleh mengukur bearing. Okey, sebelum itu kita perkenalan dulu dengan apakah yang dimaksudkan dengan bearing. Okey, bearing adalah arah sesuatu objek atau tempat dari satu titik rujukan yang lain. Okey, bearing ialah arah sesuatu tempat atau objek dari titik rujukan yang lain. Okey, bearing ditentukan berdasarkan ukuran sudut dan dinyatakan dalam ukuran darjah. Okey, nilainya adalah darjah. Manakala bearing suatu tempat diukur dari arah, bermula dari arah utara mengikut arah putaran jam. Okey, kemudian berikut adalah 4 arah mata angin utama. Setiap arah mata angin utama ini mempunyai nilai bearingnya yang tersendiri. Okey, bermula di utara iaitu 0 darjah. Okey, kemudian bergerak kepada timur 90 darjah. Manakala selatan adalah 180 darjah. Kemudian bergerak ke barat iaitu 270 darjah dan akhirnya membuat putaran lengkap sebanyak 360 darjah. Okey, jadi apabila murid-murid dapat menghafal nilai bagi setiap bearing mengikut arah mata angin utama, ianya akan dapat memudahkan murid-murid untuk mengenal pasti nilai-nilai bagi bearing tersebut. Okey, kemudian kita teruskan. Bearing di dalam peta diukur dengan menggunakan alat yang dinamakan sebagai jangka sudut. Ya, semua pelajar tahu ataupun lebih popular dikenali sebagai pembaris separuh bulat. Ini dinamakan sebagai jangka sudut. Baiklah murid-murid, cikgu harap semua boleh faham atau memahami apa yang telah cikgu kongsikan. Seterusnya kita akan pergi kepada cara untuk mengukur bearing. Okey, cara untuk mengukur bearing. Di sini cikgu sertakan 3 contoh yang berkaitan ya. Kita akan lihat satu persatu. Okey, yang pertama, contoh pertama, kita akan melihat cara mengukur bearing sudutan kurang daripada 180 darjah. Okey, soalannya ialah bearing Y dari X. Okey, langkah pertama kita kenal pasti soalan. Okey, bearing Y dari X. Jadi bermaksud kita akan bermula di X. Bermula di X, kemudian langkah kedua kita akan buat arah mata angin bagi memudahkan kita untuk mengenal pasti arah utara. Okey, kemudian seterusnya kita akan sambung 2 titik antara X dengan Y tadi. Okey, antara X dengan Y tadi. Seterusnya kita akan sediakan jangka sudut. Okey, baca ukuran menggunakan jangka sudut tersebut. Okey, antara X dengan Y. Kemudian kita akan melihat nilai yang tertera pada jangka sudut. Okey, yang terletak di antara garis yang menyambungkan 2 titik. Jadi bermaksud dalam contoh ini bearing Y dari X ialah 46 darjah. Okey, nilainya ialah 46 darjah. Cikgu harap murid-murid memahami ya. Okey, seterusnya kita akan sambung untuk contoh kedua iaitu
masih lagi mengukur bearing sudutan kurang daripada 180 darjah. Okey, soalannya adalah bearing Y dari X. Okey, yang pertama kita kenal pasti soalan bearing Y dari X bermaksud kita akan bermula dari titik X. Okey, langkah kedua kita akan buat arah mata angin. Kemudian kita akan sambungkan dua titik antara X dengan Y tadi. Okey, sambungkan dua titik antara X dan Y. Kemudian seperti tadi juga kita ambil jangka sudut. Kita gunakan jangka sudut itu untuk mengukur ukuran sudut ataupun bearing bermula daripada utara sampailah garisan yang menyambung dua titik antara X dengan Y. Okey, seterusnya kita kenal pasti nilai yang terdapat pada jangka sudut tersebut. Seperti dalam contoh ini, nilainya adalah 140 darjah. Okey, bermaksud bearing Y dari X ialah 140 darjah. Okey, 140 darjah. Mudah kan? Untuk kaedah mengukur bearing sudutan kurang daripada 180, ianya amat mudah. Kita hanya melihat jangka sudut itu dan menentukan nilai berdasarkan jangka sudut tersebut. Okey. Seterusnya, kita akan lihat contoh yang terakhir iaitu contoh ketiga. Okey, yang cikgu sediakan. Contoh ketiga ini adalah mengukur bearing sudutan yang melebihi 180 darjah. Ini berlainan dari dua contoh tadi. Okey, kalau dua contoh tadi kurang daripada 180 darjah, yang ini dia melebihi dari 180 darjah. Okey, berbalik kepada langkah pertama, bearing X dari Y. Kita lihat bearing X dari Y bermaksud kita akan bermula dari Y. Langkah pertama bermula dari Y, kenal pasti soalan. Langkah kedua buat arah mata angin. Okey, kalau kita lihat nilainya melebihi 180. Okey, seterusnya kita sambungkan dua titik antara Y dengan X. Okey, sambungkan dua titik antara Y dengan X. Kemudian kita akan ukur nilainya bermula dari garis utara sehingga garisan yang menyambung dua titik tadi. Okey. Kita sudah ada 180 darjah. Kemudian kita akan ukur menggunakan jangka sudut untuk bakinya sahaja. Okey, kita lihat baki itu diukur bermula daripada kosong diletakkan di arah mata angin selatan. Okey, sehingga garisan yang menyambungkan dua titik. Okey, jelas? Okey, kalau dilihat daripada slide ini, murid-murid akan nampak nilainya adalah 73 darjah. Okey, jadi berapakah bearing X dari Y untuk soalan ini? Okey, nilai untuk X dari Y bagi soalan ini adalah, okey, kita sudah dapat 73 darjah dan juga 180 darjah. Apa yang perlu kita lakukan adalah, okey, bearing X dari Y, kita hanya perlu tambahkan sahaja 73 darjah dengan 180 darjah. Maka nilai bagi bearing X dari Y untuk soalan ketiga ini atau contoh ketiga ini adalah sebanyak 253 darjah. Okey, jelas? Untuk soalan yang melebihi daripada 180 darjah, maka kita hanya perlu tambahkan 180 darjah sahaja. Kemudian kita tambah dengan baki yang kita perolehi. Okey, bermula daripada
kosong di selatan tadi sampai garisan yang menyambungkan 2 titik. Jadi cikgu harap murid-murid jelas ya, nampak dengan jelas contoh tadi dan mudah untuk memahami tajuk ini. Okey, jadi bersama ini cikgu sediakan latihan pengukuhan. Beberapa latihan pengukuhan untuk cikgu uji di dalam kelas ini. Okey, dan latihan seterusnya akan menyusul dalam lembaran kerja yang akan cikgu edarkan kepada para pelajar ataupun menerusi latihan-latihan yang terdapat dalam buku latihan. Okey, jadi ini adalah soalan yang cikgu telah sediakan. Okey, yang pertama, jawab soalan ini berdasarkan peta lakar yang diberikan. Okey, jadi para pelajar kena kenal pasti soalan. Okey, yang pertama, kemudian ikutlah langkah seperti yang telah cikgu ajar sebelum ini. Okey, ada 3 soalan untuk merujuk kepada peta lakar tersebut. Manakala terdapat 4 lagi soalan berkaitan dengan rajah yang disertakan. Okey, iaitu menentukan bearing bagi setiap sudutan bagi setiap soalan yang telah disediakan. Jadi cikgu harap para pelajar semua dapat mengaplikasikan apa yang telah cikgu ajar ini dengan mudah. Belajar itu mudah. Okey, memahami itu mungkin mengambil masa, tapi apabila kita mengambil langkah untuk berusaha, ianya akan menjadi lebih mudah. Jadi sekian pelajar cikgu, murid-murid cikgu. Semoga anda semua lebih memahami apa yang telah cikgu ajarkan. Okey, selamat belajar. Assalamualaikum.